رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sabahul khair. Sabah an-nur. Kaifa halukum? Ya bil khair. Alhamdulillah, kullukum bil khair. Hayya nabda bi astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هيا نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني وارزقني فهما. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Maha bijaksana, serta Maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami kebijaksanaan agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Okay. So hadith for this week is tahrimul ghibah. Forbidden of backbiting. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Kamu tahu tak, Rasulullah bertanyakan pada sahabat, kamu tahu tak apa itu mengumpat? Kemudian sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahuinya. Kemudian Nabi berkata, mengumpat itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Okey, mengumpat itu adalah berkata di belakang orang lain tentang apa yang dia tidak suka. Kemudian dikatakan sahabat cakap dekat Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Macam mana pula sekiranya apa yang kita cakap tentang orang tu benar. Benda yang dia tak suka tu, tapi kita cakap tu benda tu benar. Kemudian Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul faqad tabtah wa illam yakun fihi faqad fahatta. Okey, sekiranya benar tentang apa yang kamu katakan tentang orang itu, maka kamu telah mengumpat. Dan jika Waalaikumsalam. Dan jika apa yang kamu katakan tentangnya tidak benar, maka itu adalah benar. Okey, so daripada hadis ni kita dapat belajar bahawa kita tidak boleh bercakap di belakang orang lain tentang perkara yang dia tidak suka ataupun perkara yang buruk tentang orang itu. Kalau kita cakap walaupun benda tu betul, itu dikira mengumpat. Mengumpat adalah dilarang. Bila kata dilarang dalam Islam, maka ia adalah
haram. Berdosa siapa yang buat. Itu walaupun perkara yang betul. Perkara yang kamu kata tu benda yang betul tentangnya. Tapi perkara buruk tetap dikira mengumpat. Apatah lagi benda yang tidak betul. Kamu dah lah mengata buruk dekat orang tu. Contohnya kita berkata buruk tentang orang tu dekat belakang-belakang dia. Dia tak tahu kita cakap buruk tentang dia. Dan benda yang tak betul pula. Itu adalah, lagi teruk, itu adalah fitnah. Okey, semoga kita semua pada tahun baru dalam tahun Islam ini kita menjaga percakapan kita. Supaya bila kita bercakap itu kita tidak mendapat dosa. Okey. Senang tak dapat dosa sebenarnya? Senang je kan? Pakai mulut je. Pakai mulut je pun boleh dapat dosa. Tapi senang tak dapat pahala? Lagi senang nak dapat pahala. Dengan mulut juga kita boleh berzikir, baca Quran, kita bercakap benda-benda yang baik, kita ajarkan adik-adik macam mana, ajarkan ilmu baru dekat adik-adik, macam mana bentuk ABC, alif bata. Dengan mulut juga kita dapat pahala. Okey. So, untuk waktu ini untuk waktu ini kita akan ada tazkirah session. Kamu pernah dengar tazkirah? Okey, siapa boleh bagi tahu Ustaz apa itu tazkirah? Tazkirah tu apa? Sejenis makanan, minuman macam halib? Bukan. Tazkirah itu adalah peringatan. Setiap kali kita ada contohnya tentang Ma'al Hijrah ni, kita ada tazkirah daripada Ustaz Afiq. Hari tu Ustaz Afiq ada upload dekat YouTube, tazkirah. So, itu adalah peringatan daripada Ustaz Afiq kepada siapa-siapa yang mendengar tentang Ma'al Hijrah. So, hari ini bukan Ustaz yang akan bagi tazkirah, tapi Ustaz nak kamu yang akan bagi tazkirah. Boleh? Okey, siapa nak cuba bagi tazkirah hari ini? Musyidah tak tengok. Okey, tak apa. Okey, siapa yang tak tahu macam mana nak bagi tazkirah tapi nak cuba bagi tazkirah? Nak cuba? Okey, tak ada ke? Okey, so mungkin sebab tak tahu lagi tapi dah tahu, mungkin kamu akan berani nak bagi tazkirah. Okey, so macam kita tengok dekat TV ada tazkirah, dalam radio pun ada tazkirah, dekat YouTube pun ada tazkirah. Dekat mana-mana pun kita boleh dengar tazkirah. Okey. So, biasanya dalam tazkirah ini kita ada tajuk. Tajuk. Contohnya, dalam keseluruhan tazkirah kamu nak bercakap tentang ibu bapa ataupun adab di sekolah, adab berada di rumah, ataupun kamu nak beri tazkirah tentang Ma'al Hijrah pun boleh. Okey. So, macam mana kita nak mulakan tazkirah itu? Okey. Contoh ada mic di depan kamu. Okey, ada mic di depan kamu. Kita mulakan dengan giving salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita akan puji-pujian sikit kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Okey. Kemudian kita akan bagi tahu tajuk kita. Okey, tazkirah saya pada pagi ini adalah tentang Ma'al Hijrah. Kawan-kawan tahu tak apa itu Ma'al Hijrah? Okey, Ma'al Hijrah itu adalah kisah sejarah tentang perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey, itu contohnya. Boleh tak Ustaz nak dengar tazkirah daripada kamu? Kejap lagi. Tak tahu. Tak tahu? Okey, kita belajarlah. Okey, siapa Okey, kalau kamu dapat peluang bagi tazkirah, kamu nak bagi tajuk tentang apa? Siapa ada fikirkan tajuk, nak bercakap pasal apa? Boleh angkat tangan. Haikal kalau dapat bagi tazkirah nak share dengan kawan-kawan tentang apa? Dapat tak? Ada tak? Nak share dengan kawan-kawan tentang apa? Siapa ada idea? Hasha? Ada idea tak? Tak ada juga? Tak tahu. Tak tahu. Ara? Okey, tak apa. Okeylah, kalau kamu tak tahu, okey, Ustaz akan bagi tazkirah dulu. Apa dia? Apa Ara? Tak ada. Tak ada. Okey. Nak ambil pensel. Okey, kalau macam tu biar Ustaz lah yang cerita. Pagi tadi ada tak? Ya? Ya Iris? Apa dia? Pagi. Sudah. Lupa. Okey. So, pagi tadi ada tak teacher lain share dekat kamu video apa itu Ma'al Hijrah? Hijrah, siapa boleh bagi tahu Ustaz apa itu hijrah? Hijrah tu Kaabah. Hijrah itu Kaabah. Okey, lain daripada tu? Okey. Kalau wifi, jangan wifi. Okey, macam ni. Okey, Ustaz akan tunjuk. Yang kisah hijrah itu. Okey, supaya semua dapat tahu apa itu hijrah. Okey, kita ada satu tempat dan kita ada satu tempat lain. Okey. So dekat sini kita ada Mekah. Mekah. Tak keluar pula. Mekah. Dan dekat sini adalah Madinah. Okey. Madinah nak ke Mekah. Siapa dah pernah pergi ke Mekah ada K2. siapa pernah pergi ke Mekah dan Madinah? Okey, dah ada yang dah sampai. Okey, dah ada yang dah sampai. Jauh tak dari Mekah tu nak pergi Madinah? Saya pernah masa saya 5. Saya pernah masa saya 6. Saya pernah masa saya 5. 5 tahun ke 5? Okey. Sekejap siapa yang conteng ni? Mushidah. Tunjukkan sana, tunjukkan sini. Okey, sekejap Sana, tunjukkan sini, tunjukkan sana. Jangan conteng screen please. Dan jangan minta remote control of my Saya screen. tak nampak pun. Apa dia? Apa conteng screen? Saya tak nampak pun. Okey, dah tak ada dah. Okey. So dekat sini kita ada macam kita negara apa?
Negara kita negara apa? Negara Negara Cina. negara Cina. Kita negara Malaysia. Kita negara Malaysia. Okey, dalam negara Malaysia, kita ada beberapa negeri. Apa contoh negeri yang ada dalam Malaysia? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Lagi? Negeri Sabah. Sabah. Kita kat negeri mana? Kita Selangor, Perak, Kedah, Terengganu dan bermacam-macam. Okey, sekarang ini di Arab Saudi, kita ada negara Arab Saudi. Okey, negara Arab Saudi, dia ada negeri-negeri dia juga. Dia ada Jeddah, Mekah, Madinah dan lain-lain lagi. Okey, tapi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman dulu, Mekah adalah satu negara dan Madinah juga adalah satu negara. Jauh tak Mekah nak pergi ke Madinah? Jauh. Jauh. Tak ada, dah jauh sangat. Kan? Okey, Haikal, kamu dari Mekah pergi Madinah naik bas ke naik flight? Dari Mekah pergi ke Madinah? Bas. Bas. Berapa jam naik masa tu? 24. 1 jam. 1 jam? Mustahil 1 jam. Sama ada 4. Mustahil Jam. Sama ada 4 hingga 6 jam naik bas. 5 jam. Jam lagi lah lama. 5 jam. 4 jam, 5 jam, 1 jam. 6 jam. Okey, kalau bawah 1 jam tu orang naik flight, naik aeroplane. Okey, kalau kita naik bas sama ada 4 jam hingga 6 jam. Jauh. Itu naik bas. Itu naik bas. Tapi bayangkan masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia naik unta. Tak ada kereta, tak ada bas, tak ada aeroplane. Dia naik unta dengan kuda. Sampai Kubah. So dia naik unta. Unta laju ke slow? Laju. Unta Slow. laju. Unta slow. Dia berjalan tak laju pun. Okey, so bayangkan tempat yang jauh tu Nabi Muhammad dan para sahabat naik unta dari Mekah pergi ke Madinah. tak boleh. Mekah. Kalau Mekah ke hotel. Mekah ke hotel. Okey. Hotel berapa minit? Mesti dah baca nak pengsan. Teacher Ustaz, can I go to the toilet? Okay, go. Okay, so masa itu hijrah adalah daripada Makkah ke Madinah. Okay, apa itu hijrah? Perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Okay, untuk mulakan kehidupan yang baru di sini. Okay, so kita tengok kenapa Nabi Muhammad berhijrah. Kenapa dan bagaimana peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Okay, so pada awal penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa mereka berada di Mekah, selamat tak umat Islam dekat sana? Tak. Tak selamat. So, orang kafir Quraisy, diorang banyak, diorang pukul, diorang aniaya, diorang tak nak bagi orang Islam senang dekat sana. Diorang setiap hari menyusahkan orang Islam. Nak suruh sembah agama diorang. Ustaz, kalau boleh ke kita masuk dalam Mekah?
Okey. Mekah memang ada pintu. Kaabah. tapi Mekah. sebesar ni je Kaabah. lah. Apa? Okey. Okey, Mekah adalah contoh macam kita dekat Selangor ni. Macam bapak saya. Tidak kat Selangor ni. Nama negeri. Contohnya nama negeri. Kita dekat Selangor. Boleh tak kita masuk Mekah? Tapi dalam Mekah tu kita ada Kaabah, ada Masjidil Haram. Dekat dalam Masjidil Haram itu ada Boleh ke masuk Kaabah? tak boleh masuk Kaabah. Orang istimewa je boleh masuk. Ada orang-orang tertentu je yang boleh masuk. Okey. Tentu Dan tu apa? ada orang yang dibenarkan sahaja. Orang Orang je kau boleh masuk. Nabi dah mati. kan. Okey, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Okey. So kita ada Kaabah. Tadi kamu buat replika Kaabah ke? Masih dah belum habis kalur lagi. Ustaz. Okey. Ada warna hitam. Okay, good. Okay, so Kaabah ini menjadi kiblat untuk orang Islam. Solat. Kita semua menghadap Kaabah ni masa solat. Okay, so Kaabah ini dia dikunci. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Dan sampai sekarang orang yang pegang kuncinya adalah anak cucu kepada sahabat yang pegang kunci dari zaman Rasulullah lagi. Masa zaman Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad bagi seorang untuk menjaga pintu Kaabah. Kemudian orang itu bila nak meninggal, dia bagi anak dia. Sampailah ke zaman sekarang. Ya. Ustaz, kalau orang tu dah meninggal, jaga pintu tu. Dia bagi ke anak dia. Kalau anak dia mana? Anak dia bagi ke anaknya lagi. Sampailah keturunan ni. Sampai sekarang masih dibagi dekat anak-anak dia. Anak dia meninggal, lepas tu bagi ke anak dia lagi. Lepas tu anak Dia ada banyak anak ke? Bukan. Okey, contoh Okey, ustaz ada atuk. Ustaz ada atuk. Okey, bila Memang Ustaz ada atuk pun. okey, atuk ustaz bagi kunci tu dekat ayah ustaz. Lepas tu ayah ustaz bagi kunci tu dekat ustaz. Ustaz nanti bila nak meninggal, ustaz bagi kunci tu dekat anak ustaz. Anak ustaz bila Ustaz nak meninggal, ada anak? dia bagi kunci dekat cucu ustaz. Macam tu. Dari dulu sampai sekarang dia bagi kunci tu. Dia bagi orang yang menjaga pintu Kaabah. So tak boleh masuk sewenang-wenangnya. Dan tak boleh juga nak solat di atas Kaabah. Solat di atas Kaabah? Ada tak orang yang cuba nak solat di atas Kaabah? Tak boleh. Tak adalah. boleh. Kaabah tu tak ada tangga. Tak boleh. Okey, so dalam buku fiqh makruh siapa yang solat di dalam Kaabah pun makruh. Apatah lagi di atas. Tak digalakkan solat di dalam Kaabah. Okey, nak solat di luar Kaabah. Okey. So, Ustaz tak nak cerita sangat tu. Ustaz nak cerita pasal Ma'al Hijrah. Okey, so Hijrah. Ustaz nak cerita tentang kisah perpindahan Nabi. Okey. Oh. So Kaabah itu, Ustaz nak menjawab soalan Musyidah dulu. Kaabah itu berada dalam kawasan sekarang ni Masjidil Haram. Masjidil Haram kan? Masjidil Haram itu berada dalam Mekah. Okey. Ustaz lukis kat sini. Okey. Ini katakan ni Kaabah. Okey, yang petak kecil ni Kaabah. Lepas tu Kaabah ini berada dalam Masjidil Haram. Yang Macam ramah-ramah pula. luar dia tu Masjidil Haram. Masjidil Haram pula terletak di mana? Di Mekah. Mekah. Oh, banyaknya. Dia kecil. Contohnya rumah kamu. Okey. Rumah kamu terletak di Gombak. Macam tu juga. Lepas tu pindah kat Selangor. Okey, dengar dulu. Dengar dulu. Okey, Kaabah terletak di Masjidil Haram.
Okey. So, rumah kamu terletak di contohnya Gombak Setia. Okey. Masjidil Haram pula terletak di Mekah. Gombak Setia pula terletak dalam Gombak. Okey. So, Mekah pula ada dalam kawasan Arab Saudi. Okey. Gombak Setia pula Gombak pula berada dalam Selangor. Selangor pula ada dalam Malaysia. Itu contohnya. Okey. So, Mekah dan Madinah adalah tempat yang berlainan. Okey, Ustaz padam kejap ini. Okey, so seterusnya. Pada awal-awal Nabi mendapat wahyu, semuanya ayat-ayat Al-Quran yang sebelum-sebelum tu, sebelum pindah ke Madinah, semuanya dapat ayat Al-Quran, semuanya di Mekah. So pada masa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah. Dia ajak orang-orang yang berada di Mekah ini supaya sembah siapa? Sembah Allah. Allah. Orang kafir masa tu dia tak menyembah Allah, dia menyembah berhala. Patung. So patung itu bukan Tuhan kan? Kenapa pula nak kena sembah patung? Patung itu kita yang cipta. Kita yang buat dia. Sedangkan sepatutnya Tuhan yang buat kita. Kan? Bukan kita buat Tuhan. Betul tu. Okey. So Nabi Muhammad dia ajaklah orang-orang di Mekah ini supaya menyembah Allah. Okey, pada masa awal-awal dakwah Nabi Muhammad tu, sikit sahaja yang terima. Sikit je yang nak dengar kata-kata Nabi Muhammad. Okey, kemudian di antaranya, siapa yang di antara yang awal terima Nabi Muhammad, yang awal menerima Islam? Abu Bakar. Bagus. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq tu sebenarnya bukan nama dia. As-Siddiq itu Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq dekat belakang itu adalah gelaran kepada Abu Bakar itu. Gelaran. Gelaran apa? Contohnya kita nak kata gelaran yang okey, sekejap lagi Ustaz bagi tahu macam mana akan jadi gelaran tu. Okey. As-Siddiq ini bermaksud adalah benar. Benar, betul. Okey. Kenapa Abu Bakar digelar As-Siddiq? Kenapa Abu Bakar ni orang panggil As-Siddiq? Panggilan. Digelar itu adalah panggilan. As-Siddiq adalah benar. Sebab setiap kali Rasulullah cakap apa-apa, Abu Bakar ini sentiasa kata benar. Tak pernah pun ragu-ragu. Tak pernah pun kata, taklah, tak mungkinlah macam ni. Dari awal lagi Nabi Muhammad cakap apa-apa, Abu Bakar mesti akan cakap, benar ni, betul ni. Sebab itulah digelar Abu Bakar As-Siddiq. Okey. So, antara orang yang awal-awal terima Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq dan ada beberapa sahabat yang lain. So pada masa Rasulullah cuba berdakwah, Rasulullah dipukul dan dimaki. Orang tak suka kepada Islam masa tu. Dimaki tu apa? Orang kafir cakap benda yang tak elok dekat Rasulullah. Cakap tentang bad things. Kemudian Rasulullah pun tetap berdoa kepada Allah, minta dekat Allah tunjukkan jalan macam mana nak teruskan
dakwah ini di Mekah. Okey. Kemudian hari-hari Rasulullah cuba berdakwah dan hari-hari juga Rasulullah dipukul. Dan ada hari-hari yang dipukul dan ada juga ancaman, ada ugutan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian bila dah jadi macam ni, dah jadi macam-macam dah perkara buruk dekat orang Islam, dekat Rasulullah, Allah menyuruh supaya Rasulullah dan orang Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Okay. So, apa itu hijrah? Hijrah adalah berpindah ataupun perpindahan. Okay. Hijrah maksudnya perpindahan. Okay. Okey, tapi cara penghijrahan Rasulullah dan para sahabat pun tak senang. Tak senang dulu. Tak senang. Bayangkan macam Ustaz cakap tadi, orang masa zaman tu nak pergi jauh-jauh, dia orang akan naik kuda ke, naik unta, naik haiwan tunggangan. Tak ada kereta, tak ada motor, tak ada bas. Okey. So Tak ada aeroplan. tak ada aeroplan. So masa ni hanya naik unta dan berjalan kaki selama Ada kereta. ada yang Tak ada dikatakan basikal. ya, tak ada apa-apa kenderaan sekalipun. Tak ada motor. Ya, tak ada motor, tak ada semua-semua tu lah. Okey. So Tak ada skuter. ya, cukup. Okey. So ada yang mengatakan tempoh perjalanan hijrah ini selama 7 hari dan ada juga yang mengatakan hari-hari lain. Okey. So kenapa tadi Rasulullah berhijrah? Sebab awal-awalnya the first point is perintah Allah. Allah memerintahkan supaya berhijrah ke Madinah. Awal-awalnya duduk di Mekah, suruh berpindah ke, Allah memerintahkan supaya berpindah ke Madinah. Okey, kemudian macam Ustaz cakap tadi juga, orang Arab, orang kafir Quraisy setiap hari dia mengancam dan dia menyeksa umat Islam. Okey. Selain itu juga, selain itu orang Madinah ini sendiri menjemput Rasulullah dan orang Islam di sini supaya datang ke Madinah. So orang Madinah ini terkenal dengan kelembutan diorang, kebaikan diorang. Diorang sangat baik. Manakala orang di Mekah kebanyakannya adalah mereka yang kasar. Cakap pun bukannya elok-elok. Ustaz, kena tulis ke? Tak. Dengar sahaja. Okey. So, apa tadi? Rasulullah dan para sahabat pun berpindahlah ke kota Madinah ini. Okey, masa ini tak dinamakan lagi Madinah. Nama lain masa ni. Dipanggil kota Yasrib. Kota Yasrib. Kemudian barulah bertukar nama ke kota Madinah. Macam Ustaz cakap tadi. Tolong mute. Tak boleh nak mute. Siapa yang nama titik-titik ni? Tak, Ustaz tak tahu nama siapa. Okey. Ustaz kat mana tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Okey. Kenapa dia orang berpindah? Sebab perintah Allah dan dapat ancaman bunuh dekat sini, kena seksa, dan orang Madinah sendiri menjemput Rasulullah supaya datang ke tempat mereka. Dan orang Madinah ini adalah orang yang lembut. Maksudnya kalau orang di Mekah ni adalah orang yang kasar. Okey, so orang Madinah ni semuanya baik-baik pada masa itu. Walaupun mereka belum lagi Islam. Walaupun dia orang bukan orang Islam tetapi dia orang adalah orang yang baik. Okey. So selama tempoh Rasulullah nak berhijrah ini, orang kafir Quraisy pun mencari Rasulullah. Mana ni? Sebab dia orang kan nak bunuh Rasulullah kan? Dia orang nak bunuh Rasulullah dan dia orang mula mencari. Okey. Sebelum berpindah, semasa awal perpindahan tu, Rasulullah dan Abu Bakar, sahabatnya Abu Bakar, menyuruh di gua, di satu gua. Gua apa? Gua Sur. Bagus. Selama berapa malam? 3. Selama 3 malam. Okey, so selama 3 malam Rasulullah dan Abu Bakar menyuruh di gua. Okey, selama mereka di sana, anak Abu Bakar inilah yang hantar makanan. Anak lelaki ke anak perempuan? Anak perempuan. Nama dia adalah Ustaz, kenapa orang nak perang Nabi Muhammad? Okey, kenapa orang Mekah nak perang Nabi Muhammad? Okey. Sebab Nabi Muhammad bawa ajaran Islam. Masa tu orang Mekah, dia orang tak sembah Islam. Dia orang sembah patung. So dia orang marah. Tapi kenapa itu je nak kena perang? Sebab dia orang tak naklah suruh sembah benda lain, sebab dia orang nak sembah patung. Dia orang kata sembah patung tu betul. So Rasulullah pula suruh sembah Allah, dan umat Islam lain pula suruh sembah Allah. Dan dia orang ni marahlah. Sampailah dia orang pukul, dan dia orang nak bunuh. Pukul siapa? Pukul orang Islam, pukul Macam kita. Nabi Muhammad, sahabat-sahabat. Tapi dia cakap dalam bahasa Melayu. Arab. Cakap dalam bahasa Arab. Ingat tadi teacher Hana. Nabi Muhammad cakap dalam bahasa Arab juga. Macam orang Arab Saudi, orang Mekah, orang Madinah semuanya cakap dalam bahasa Arab. Okay. So, macam untuk menjawab soalan Iris ni, ada juga antara orang-orang yang dipukul dekat sana, diorang nak mempertahankan Islam. Ada sampai dibunuh. Okay. Kita ada keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah. Sumayyah, suami dia dan anak dia, sampailah mereka ni dibunuh. Suaminya bernama Yasir dan anaknya bernama Ammar. Mereka ini dibunuh sebab tak nak sembah berhala. Tapi mereka tetap, walaupun nak dibunuh ni, Sumayyah dan suami dan anaknya tetap kata menyembah Allah. Diorang tak nak sembah berhala juga. Dan mereka adalah yang antara yang terawal mati syahid. Okay. Dan juga ada juga sahabat yang lain. Siapakah orang yang disuruh azan? Sahabat yang Okay, kita ada Bilal. Pernah dengar Bilal? Bilal bin Rabah? Pernah. Bilal ini adalah seorang orang yang berkulit hitam, yang berbadan sasa. Dia ini adalah seorang hamba. Hamba yang baik. Hamba. Tapi masa tuan dia nak suruh dia sembah berhala tu, sembah patung, dia tetap kata Ahad. Okay. Dia tetap nak menyokong, menyembah Allah. Sampailah Abu Bakar datang menyelamatkan Bilal tadi. Dia datang untuk membeli hamba ini
dan memerdekakan Bilal. Okey, kita dah banyak ke tempat lain ni. Okey, so mereka pun berhijrah, berpindah daripada Mekah ke Madinah. Okey, so dan dia orang bersembunyi sebelum sampai sana tu, mereka ada bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Okey, pada mereka Rasulullah dan Abu Bakar ini menyuruh di Gua Sur. Siapa yang bagi makanan? Siapa yang hantar makanan hari-hari? Orangnya adalah Asma binti Abu Bakar. Anak kepada Abu Bakar tadi. Okey. Abu Bakar ni ada satu anak yang berkahwin dengan Rasulullah kan? Aisyah. Yang berkahwin dengan Rasulullah. Dia ada lagi satu anak perempuan yang disebut juga dalam kisah adalah Asma. Asma ni hari-hari selama 3 hari ni dia hantar makanan ke Gua Sur. Okay. Walaupun orang kafir dia pukul Asma. Asma ni dah lah perempuan, kena pukul pula. Kena pukul. Kenapa dia kena pukul? Sebab dia tak nak bagi tahu orang kafir dekat mana tempat Rasulullah sekarang. Sebab orang kafir tengah cari Rasulullah kan. Tapi dia tak nak bagi tahu orang kafir dan orang kafir pukul Asma ini. Walaupun dipukul, dia tetap tak bagi tahu dekat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tu pukul sampai mati. Dia tak mati, dia berjaya juga berhijrah lepas tu. Dia dan suaminya Zubair tak silap ustaz, berjaya juga berhijrah ke Madinah. Okay. So mereka pun berhijrah lah. Ada yang mengatakan selama 7 hari Rasulullah daripada Mekah berpindah ke Madinah. Okay. Dan sampainya di sana belum sampai lagi, dah dekat dah dengan Madinah. Rasulullah singgah di Quba dan mendirikan Masjid Quba. Dekat, kalau kamu pergi Madinah sekarang kan ada Masjid Quba kan? Okey. Tak pernah pergi Quba pun. Okey, Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dalam Islam. Kalau orang tanya masjid apa adalah yang masjid pertama? Jawapannya adalah Masjid Quba. Okey. Singgah di Quba selama 4 hari dan mendirikan masjid pertama itu. Kemudian Rasulullah meneruskan lagi perjalanannya dan sampai ke Madinah. Okey, bila sampai di Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan meriah oleh penduduk Madinah. Okey. Penduduk Madinah suka Nabi Muhammad Penduduk Madinah suka Nabi Muhammad. Macam saya cakap tadi, orang Madinah adalah orang-orang yang lembut, yang baik, yang selalu senyum. Okey, dekat situ ada 2 kaum. Kita ada kaum Muhajirin dan Ansar. Okey, dan Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin, bangsa Muhajirin dan kaum Ansar ini menjadi penduduk Madinah. Okey, dan masa itu meriah sangat masa tu. Masa sampai tu diorang menyanyi, diorang angkat-angkat orang Islam masa tu. Memang orang Islam pun sangat gembira sebab dekat Mekah diorang tak dapat layanan macam tu pun. Dekat Mekah diorang kena pukul, kena macam-macam. Tapi dekat Madinah tiba-tiba diorang sambut dengan meriah, angkat-angkat kan, nyanyi-nyanyi dekat diorang. So masa ni diorang dapatlah kegembiraan yang dah lama dah yang diorang tak rasa. Okay, so selama dari sebelum berhijrah ini
banyak penyeksaannya, dan kemudian bila dah sampai ke Madinah, Allah bagikan umat Islam ini kegembiraan. Okay, so daripada kisah ini, bolehlah kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran bahawa mungkin Allah akan duga kita, Allah akan test kita susah di awal-awal. Susah di awal-awal macam umat Islam, susah masa kat Mekah, tapi Allah akan bagikan kegembiraan kita, kegembiraan buat kita selagi kita ikhlas, kita buat dan kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, Allah akan balasnya, bagikan kegembiraan buat kita, insya-Allah. Seperti mana umat Islam masa itu merasa kegembiraan bila mereka berada di Madinah. Okay, so semua dah tahu dah. Apa itu kisah Ma'al Hijrah? Apa itu kisah hijrah? Okay, semua dah faham? Ke ada yang tak faham? Faham. Okay, so antara orang yang membantu, antara sahabat yang membantu Nabi untuk berhijrah masa tu, kita ada Hari ni tak belajar buku pun. Tak belajar buku pun hari ni. Okey. Kita ada, yang pertama kita ada Abu Bakar. Abu Bakar dia buat apa masa ni? Dia daripada awal. Nabi. Apa dia? Lepas tu ada Nabi Muhammad. Menolong Nabi. Yang pertama kita ada Abu Bakar, dia teman dan menolong Nabi daripada awal. Daripada awal hinggalah mereka sampai ke Madinah. Okey, lagi kita ada siapa? Ali. Kita ada Ali. Ali buat apa masa ni? Ustaz lupa nak cerita pasal Ali. Okey. Ali dia tolong Nabi Muhammad. Ali dia tolong Dia Nabi. tolong jaga tempat Nabi Muhammad. Dia jaga rumah. Betul tu. Masa orang kafir nak bunuh Nabi Muhammad, nak bunuh di tempat tidur Nabi Muhammad, Ali tawarkan diri untuk tidur di tempat Nabi Muhammad. Lepas tu dia baling pasir. Mati sakit. Betul tu. Okay, Ali antara tokoh penting, dia menawarkan diri untuk tidur di tempat, di katil, di tempat tidur Nabi Muhammad. Okay, seterusnya kita ada siapa lagi? Ada perempuan tadi. Asma. Asma. Dia buat apa tadi? Tolong bagi makanan. Dia Minuman. hantarkan makanan dan minuman kepada Rasulullah. Okey, lagi. Abu Bakar dah bagi tahu ke? Abu Bakar dah bagi. Abu Bakar tolong. Apa dia, Iris? Abu Bakar dah beritahu ke dia nak pergi. Dah bagi tahu dah. Lepas tu, so Asma boleh hantar dekat gua sur tu. Dan kita ada beberapa orang lain lagi yang membantu menjayakan hijrah Rasulullah. Okey, ini yang antaranya. Okey, siapa yang nak tambah lagi? Yang mungkin Ustaz tak sebut dalam kisah hijrah ini, tapi yang kamu tahu. Ali. Ya, selain daripada tu Ali. cuba ceritakan. Abu Bakar. Ya, okey. Mungkin Ustaz tak tahu tapi kamu tahu kisah ni. Siapa Nabi nak Muhammad. share? Nabi Muhammad. Gambar Iris. Tak
Ada lagi satu. Nabi Muhammad buat apa? Dia balik kafir kat mati terus. Dia mereka berhijrah dari Mekah. Abu Bakar. Okey, Abu Bakar. Teman Nabi Muhammad. Okey, teman dari awal sampai habis Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Okey, so daripada kisah penghijrahan ini, okey, kita pun sepatutnya ambil iktibar, kita ambil pengajaran. Masa zaman Nabi dulu, mereka berhijrah daripada tempat yang tak baik kepada tempat yang lebih baik. Okey, kita pun boleh apply kisah itu dalam diri kita. Diri kita ni. Betul. Kalau kita ada benda yang tak baik dalam diri kita, kita buang, kita hijrahkan diri kita kepada lebih baik. Apa dia? Apa Ika? Apa? Hijrah je. Okey. Ustaz, Iris Ya. ada lagi satu Iris. Apa dia? Mana? Ada 2 Iris. Okey. Background. Okay, Ustaz nak ambil attendance sekejap. Okay, so please say yes bila Ustaz panggil nama. Tolong cakap berapa kali. Abdul Rahman Aidin. Abdul Rahman. Sebut Ya. Aidis Rauda. Yes. Anis Sumaya. Absent. Ara Hikmah. Kenapa Aun? Ara Hikmah. Ya. Auni Safia. Yes. Dani Syazan. Naam. Okay. Dayan Al-Rashidin. Uh. Okay. Daifina Amanda. Okay. Ilyas Dani. Ilyas. Hasha Zufaira. Ya. Okay. Hifzul Izzi Hilmizi. Naam. Okay. Imran Aiman. Yes. Okay. Iz Zafran. Iz Zafran. Maryam Syuhada. Yes, Ustaz. Okay. Muhammad Al-Fateh. Ya, naam. Muhammad Amir Hamzah. Daniel Haziq. Naam. Daniel, tukar Haziq, tukar nama, bagi Ustaz nampak nama kamu yang sebenar, jangan buat titik-titik macam tu. Fatih Syaraf. Fatihul Syaraf. Haikal. Naam. Ryan Aqsa. Ryan. Yes. Naam. Mushidah Auni. Yes. Nur Amni. Amni. Amin. Maisara. Maisara. Kisha Zafira. Rihana Marisa. Coklat. Rihana. Okey, tamam. Okey. Nanti kamu ada pukul 12 nanti teacher apa masuk? Pukul 12 teacher apa masuk nanti? Kamu ada okey, kamu ada sharing session sekejap lagi pukul 12. Okey. InsyaAllah nanti kamu akan ceritakan, nanti kita akan tengok macam mana nak berhijrah dari tak baik kepada lagi baik. Okay, so ada apa-apa soalan?
1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's end our class with tasbih kafarah and suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal Innal insana lafi insana lafi illa illalladzina amanu wa amilus amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum. Janganlah. Bye. Bye bye. Bye. Bye.